Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan untuk kita, bagi panjang umur kita, bagi istiqamah dalam menghadiri kelas tadabbur. Semoga majlis seumpama ini akan dapat pengampunan dan kerahmatan Allah jua, insya-Allah. Malam ini muka surat 15 ayat yang ke-97. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-97. Insya-Allah bila kita tengok masing-masing ayat Al-Quran yang tertera di mushaf kita masing-masing, dengan berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi kefahaman dan memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sangat supaya Allah memberi kefahaman kepada kita dan boleh kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat lagi, siri sebelum ini kita telah bahaskan mengenai keburukan-keburukan Yahudi yang dikelompokkan mengikut jenis-jenis ataupun jenis-jenis Yahudi. Sama ada ulama Yahudi, tok nenek Yahudi, Yahudi semasa yang Yahudi di Madinah, ahli-ahli agama dia, 6 jenis semuanya. Banyak keburukan-keburukan dikelompokkan dalam 6 jenis. Kita ingat kena ingat benda tu. Pasal seboleh-bolehnya bila kita habis Al-Baqarah ni, kita tahu. Orang tanya Al-Baqarah cerita apa? Daripada ayat pertama hingga ayat 286 kita tahu apa yang Allah nak cerita sepatutnya. Sampai ke tahap tu barulah kita betul-betul memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
bab bahagian pertama ini daripada ayat sehingga ayat 143, senang saja dicerita bab Yahudi. Penutup jenis-jenis Yahudi yang keenam baru ni, Allah tutup dia dengan sifat Yahudi, yakni Yahudi ini akibat kelebihan yang ada pada mereka dari segi ilmunya, dari segi hartanya, dari segi rupa parasnya, maka mereka menjadi sombong. Kesan kesombongan yang ada pada mereka menyebabkan mereka suka dengan dunia, mereka suka dengan orang mulia pada mereka di dunia. Mereka kata mereka sanggup hidup walaupun 1000 tahun. Mereka tamak dengan dunia yang amat sangat. Pasal apa? Pasal kehidupan mereka semata-mata untuk kepentingan dunia. Maka di sini, bila kita habis kesimpulan tersebut, maka kita tengok apa dipanggil kesamaran dari segi akidah. Pasal kita tengok dulu amalan-amalan, kita tengok bagaimana akidah Yahudi yang Allah nak bongkarkan supaya menjadi pengajaran, kita boleh ambil ibrah. Takut-takut akidah mereka pun ada pada kita. Maka kalau akidah Yahudi masuk dalam akidah kita juga, maka amat malang sekali, kerana kesalahan akidah berbeza daripada kesalahan amalan. Kesalahan akidah menyebabkan kita dihukum di neraka Jahannam selama-lamanya. Sebab itu Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran khusus untuk bincangkan bab perkara-perkara tauhid. Maknanya peri pentingnya tauhid untuk kita. Allah khawatir takut kita terjerumus di lembah neraka lama-lamanya. Begitu juga dengan amalan. Amalan-amalan kita, cara solat macam mana, cara puasa macam mana, cara berhubung dengan keluarga macam mana, cara berhubung dengan masyarakat macam mana, itu Allah utuskan Nabi. Nabi tunjuk pada kita cara-cara amalan-amalan. Maka dalam hadis-hadis Nabi, cerita bab-bab amalan. Dua keadaan, Al-Quran, 80% cerita bab akidah, bab-bab amalan, 80% dicerita oleh hadis-hadis. Maka nak faham akidah, tidak ada cara lain. Kena habiskan semua 30 juzuk Al-Quran ataupun 114 surah. Jadi berbalik kita kepada ayat yang kita baca sekejap tadi. Di antara kesamaran akibat dia suka sangat dengan dunia, Yahudi ini, kesamaran pertama yang Allah nak bongkarkan pada malam ini daripada ayat yang ke-97 ialah kesamaran dari segi mereka bab mempercayai kepada rukun iman. Maknanya setiap agama bab rukun iman sama. Percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat dan seterusnya. Sama. Maka kesamaran Yahudi ialah mereka merasakan malaikat. Pasal dalam kitab Taurat ada ceritakan bab malaikat. Maka mereka, pasal setengah-setengah malaikat mereka tak suka. Setengah-setengah malaikat mereka suka. Kenapa setengah malaikat mereka tak suka? Kerana malaikat-malaikat ini akan halang dia untuk hidup bersenang lenang di dunia. Mereka nak hidup dunia ikut hawa nafsu mereka. Jadi malaikat pertama yang jadi mangsa Yahudi ini ialah malaikat Jibril. Mereka tak suka dengan malaikat Jibril. Kenapa? Pasal malaikat Jibril menurunkan wahyu, menurunkan Taurat, menurunkan Injil. Jadi, bila diturunkan wahyu tersebut, antara intipati wahyu yang Allah turunkan menerusi malaikat Jibril ialah menurunkan syariat. Dalam syariat tersebut akan bercanggah dengan keinginan orang Yahudi. Bila bercanggah dengan dia, merugikan dia, maka dia tak sukalah. Pasal apa? Pasal bila dia langgar syariat yang diturunkan oleh malaikat Jibril tadi, maka bila langgar, Allah utuskan pula malaikat Jibril untuk hukum mereka. Mereka tak suka dihukum sebegini rupa. Begitu juga dengan malaikat maut. Ambil nyawa dia tak suka. Ada juga malaikat-malaikat yang disuka. Malaikat Mikail sebagai contohnya. Malaikat-malaikat Mikail boleh menurunkan hujan, bagi rezeki. Mereka suka dengan perkara ini. Kesimpulannya, bangsa Yahudi ini akibat kesamaran yang ditipu oleh ulama-ulama dia. Mana-mana saja malaikat yang memberi keuntungan dengan mereka, mereka suka. Mana-mana malaikat yang memberi masalah kepada mereka, mereka benci.
Pasal apa? Pasal kejahilan mereka mengenal malaikat. Mereka hanya tahu bilangan malaikat, nama malaikat dengan kerja malaikat saja. Sama dengan kita. Kita zaman dahulu pun, saya masih ingat lagi. Masa saya kecil-kecil pergi kat surau, guru ketika itu kata kita kena hafal 10 malaikat kubra ni. Jibril, Mikail, Israfil, semua hafal. Pasal wajib. Dia kata dia ketika itulah, kita hafal. Setakat hafal sajalah. Kita tak tahu apakah tugas dia, bagaimana dia, kehidupan dia, adakah dia boleh jumpa kita tapi ikut arahan Allah. Bila kita besar, baca Quran, khatam Quran, tafsir, baru kita faham. Rupa-rupanya malaikat ini, sikit pun dia tak boleh bertindak kecuali yang Allah suruh. Dia tak boleh memandai-mandai. Pasal apa? Setiap malaikat, setiap masa dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah titah, baru dia segerakan. Tiba-tiba ada juga di kalangan kita baru ni dah. Jumpa malaikat di Kaabah. Jumpa malaikat di tempat surau-surau masjid dia. Jumpa malaikat tempat dia bersulu. Malah ada mengatakan, dia jumpa Jibril datang jumpa dengan dia. Tengok. Pasal apa? Sama. Jahil dengan tugas malaikat. Pasal apa? Dia tak dengar kata-kata Allah, sifat-sifat malaikat. Bagaimana yang Allah titahkan malaikat dalam kitab Al-Qurannya. Maka bangsa Yahudi sama tu. Maka ketika ni ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul bagaimana kisah daripada Anas Abdullah bin Salam. Abdullah Salam ni orang Yahudi yang paling tinggi ilmu dia, tapi dia masuk Islam. Maka ketika dia menunggu Nabi di Madinah, pasal mula-mula dia tak betul Nabi ini sebagaimana dalam kitab Taurat dia, maka Nabi datang, dia tanya Nabi, wahai Muhammad, belum Nabi selagi ketika tu. Aku nak tanya pasal aku nak tahu kalau kamu boleh jawab ini, kamu seorang Nabi. Dia kata apa dia? Apakah tanda-tanda pertama hari kiamat? Apakah makanan apa yang pertama-tama dimakan oleh ahli syurga? Mengapa dia kata si anak menyerupai bapa atau kadang-kadang menyerupai ibunya? Ini 3 soalan daripada Abdullah bin Salam. Kita ingat berbeza dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ketua munafik. Abdullah bin Salam ahli ilmuwan Yahudi yang banyak jasa dia untuk menerangkan Al-Quran kepada bangsa Yahudi. Dia salah seorang ulama hebat. Ulama hebat. Tapi dia Yahudi. Maka Nabi, bila ditanya Nabi, maka Nabi jawab. Nabi SAW jawab, wahai Abdullah, baru saja malaikat Jibril datang kepada aku, dia memberi jawapan-jawapan tersebut. Terkejut Abdullah ni. Jibril? Dia kata, Jibril? Kenapa? Jibril ini amat-amat tidak disukai oleh bangsa kami. Kami benci dengan Jibril kerana Jibril menyusahkan kami. Dia tu. Maka lama-lama dia Islam. Tapi yang lain marah. Memandangkan Jibril juga yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kami tak boleh terima 30 juzuk kitab Al-Quran kerana Jibril banyak menyusahkan kami. Itu asbab nuzul. Maka Allah jawab isu tak sukanya orang Yahudi kepada malaikat Jibril dalam bentuk ayat yang kita baca sekejap tadi. Baca, itu dia punya susu galur dia. Tengok kita baca. Minum air Syekh. Ingat Ustaz Hasan dia panggil Syekh. Tajuk apa dah? 97. Tersedap Ustaz Hasan pula. Kul man kana aduwwan li Jibril. Kul katakan wahai Muhammad. Memandangkan orang Yahudi tak suka dengan malaikat Jibril, bagi tahu orang Yahudi, bagi tahu apa? Man kana aduwwan li Jibril. Barang siapa kana menjadikan bagi Jibril, malaikat Jibril, musuhnya, barang siapa yang menjadikan musuh li Jibril, malaikat Jibril, dia ada takdir, dia ada muqaddar di sini. Muqaddar dia fahuwa alal khatab. Dia sebenarnya khatab dalam keadaan kesesatan yang nyata. Itu takdir lah. Kita kalau orang mengaji apa baru ni, dia tahu cerita ni. Muqaddar kat situ. Qul man kana aduwwan li Jibril. Artinya, barang siapa yang menjadi musuh Jibril,
Ada takdir kat situ. Takdir dia berada di jalan yang betul-betul kesilapan. Jalan yang betul-betul salah. Itu tu. Kalau kita tak mengaji talaki tak faham. Tak. Sesiapa yang menjadikan musuh dia Jibril, maka dia berada dalam kesesatan yang amat sangat. Dia berada dalam keadaan kesalahan yang amat sangat. Kenapa? Kerana jawapan dia fa innahu, maka sesungguhnya nazzalahu, telah diturunkan oleh dia. Hu tu rujuk pada malaikat tadi. Telah diturunkan oleh malaikat tadi qalbika, dalam hati kamu wahai qalbika, dalam hati kamu wahai Muhammad. Maknanya wahai Muhammad, bagi tahu pada orang Yahudi tadi, Jibril yang menurunkan wahyu dalam hati. Maknanya sama ada ilham ataupun dia boleh jumpa berbagai-bagai kaedah yang malaikat Jibril hantar wahyu kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzalahu, menurunkan ala qalbika, ke dalam hati kamu, ke atas hati kamu wahai Muhammad, biiznillah, atas izin Allah. Maknanya malaikat Jibril nak turun jumpa Nabi, nak bawa Quran kepada Nabi pun biiznillah, dengan izin Allah. Malaikat Jibril tak boleh jumpa sebarangan tanpa Allah izinkan. Tiba-tiba ramai orang kata malaikat Jibril mari jumpa dia di tempat-tempat dia bersuluk. Entah mana tempat, dah lah tak semayang Jumaat, tak apa, tiba-tiba Jibril turun menemui dia. Ini adalah syaitan tadi. Nampak tak? Sesiapa yang mengatakan malaikat Jibril datang jumpa dia, maka itulah syaitan. Kenapa syaitan datang jumpa dia? Pasal tak, benda ini ialah benda gaib. Tiba-tiba kita jual nama Allah, mengatakan Jibril datang jumpa dia. Atas dasar apa Jibril datang jumpa dia? Itu maksud dia. Maka Jibril tak mungkin benda-benda perkara ini. Sedangkan Jibril tidak, biiznillah, dengan izin Allah suruh turun, baru dia segera turun bawa wahyu tersebut. Lepas tu bagi tahu lagi wahai Muhammad kepada Yahudi yang memusuhi Jibril tadi. Teruk sangat dia tak suka dengan Jibril ni. Wahyu tersebut yang diturunkan oleh Jibril, begitu juga dengan kitab Taurat kamu wahai bangsa Yahudi. Begitu juga dengan kitab Injil yang turun untuk Nasara. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril. Kitab Injil pun sama tentang tugas-tugas malaikat. Kitab Taurat pun sama tentang tugas-tugas malaikat yang turunkan. Dan di antara kandungan yang paling setiap wahyu, sama ada Al-Quran ke, Taurat ke, Injil ke, satu je sini ya. Di samping membenarkan, mensahihkan kitab lama, tak ada perbezaan. Yang kedua, wahudan, memberi petunjuk, memberi hidayah. Quran ini, Taurat ke, Injil ke, tugas utama dia sebagai petunjuk kepada kejahilan kita. Nak dapat petunjuk, nak dapat wahudan ini, tak ada cara kalau cakap baca. Nak bagi tunjuk apa, kita berdoa tak minta dengan dia, tak faham. Kena baca, kena faham, baru Allah dengan rahmat dia bagi petunjuk yang mana betul, yang mana salah, dengan kata-kata Allah dalam kitab Al-Qurannya. Tak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh kau minta bantuan, minta pertolongan kepada selain Allah. Hanya Allah saja tempat menyelesaikan masalah. Allah saja tempat menyempurnakan hajat. Itu di antara petunjuk. Mana kalau kamu buat selain daripada tadi, maka kamu petunjuk di jalan yang salah. Di jalan salah pun aku izinkan juga, tapi dengan aku laknat kamu. Aku memberi izin. Kamu menyuruh aku izin, tapi aku melaknat kamu dengan sebab kamu langgar petunjuk daripada kitab aku. Sama ada kamu faham kitab aku ke, ataupun kamu belajar, kamu degil ke, tak kisah. Aku tak kisah, wahai hamba. Kamu jahil tak tahu ke, kamu sombong tak nak ikut aku ke, dua-dua sama je. Bila kamu buat tak sama dengan syariat aku, maka aku akan laknat kamu, aku akan umbar kamu ke dalam neraka jahanam. Itu je petunjuk. Betul tak betul ke, itu sebagai petunjuk pertama. Yang kedua, dah ikut petunjuk, bagi mereka yang ikut petunjuk, apa jadi? Dia tahu dah jalan yang betul. Dah tahu dah jalan yang salah. Syarat dengan Quran. Mana mungkin dapat petunjuk tidak ada Quran yang kita faham, yang kita boleh dengar kata-kata Allah, yang kita boleh beramal dengannya? Mana mungkin?
Untuk mereka yang ada petunjuk, bagi tahu dia wa busyra, khabar gembira. Tengok. Allah kata, orang yang aku dah ada bagi petunjuk dengan sebab dia tengok kitab aku, dia faham kitab aku, dia beramal dengan kitab aku, bagi tahu dia wa busyra, khabar gembira dengan dia. Apa dia khabar gembira? Aku akan bagi dia dalam syurga dengan dia. Tengok tak? Tengok tu ayat innal ladzina qala rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Bila orang mengaji Quran, ambil perkara tauhid Al-Quran, malaikat akan datang bisik dengan dia. Jangan takut, kamu nak mati nanti, jangan takut. Jangan takut pasal sana syurga untuk kamu. Jangan kamu duka cita, wala tahzanu untuk tinggalkan dunia, rumah kamu ke, isteri kamu ke, sahabat-sahabat kamu dunia ke, pasal apa? Sana jauh lebih indah. Untuk ni bagi tahu dia khabar gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagi tahu dia Allah sediakan syurga untuk dia. Di bawah syurga ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Itu khabar gembira. Khabar gembira, syurga sedang menunggu dia pasal apa? Pasal dia wahudan tadi. Itu maksudnya. Maka dengan wahyu saja dapat kitab petunjuk, kitab ilmu, dan orang yang ikut kitab ilmu tersebut, dia dapat khabar gembira dengan dia. Tapi siapa dia? Lil mu'minin. Untuk orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin dengan setiap wahyu yang dia baca, dia faham. Yakni dalam wahyu tersebut, dia yakin, dia kenal Allah. Bila dia kenal Allah, dia tak mensyirikkan Allah. Dalam Al-Quran dia juga Allah kenalkan risalah nabinya, syariatnya, dia beramal dengan amalan-amalan nabinya. Dan yang ketiga, dengan wahyu juga sebagai petunjuk, dia tahu peri pentingnya hari akhirat, dia perkenalkan hari akhirat amat-amat mengerikan, maka dia pun menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara pokok yang ada dalam Al-Quran, yang setiap surah membincangkan 3 perkara pokok ini. Inilah orang yang ada 3, yakin dengan 3 perkara inilah, baru lil mu'minin. Jadi mana mungkin kalau kita tidak faham kandungan setiap surah Al-Quran, ada 3 perkara pokok, Allah kenakan diri dia, risalah dia dan hari akhirat, tak yakin. Bila tak yakin, kita bukan termasuk lil mu'minin yang Allah bagi jaminan untuk pergi ke syurga dia. Maka bagi tahu bangsa Yahudi, pas kalau dia bergaduh dengan Jibril, dia tak mampu dapat perkara-perkara ini. Maka kita sebagai orang Islam yang berpegang pada Al-Quran, ibrah kita, kalau kita juga kurang yakin ataupun tidak berpegang betul-betul dengan kitab Al-Quran, kita akan tak dapat petunjuk tadi dan tak termasuk golongan orang diberi khabar gembira tadi. Habis ayat yang 97. Itu kesamaran dia. Kesamaran dia ialah mereka kurang, walaupun mereka kenal malaikat, tapi mereka tak tahu tugas-tugas malaikat. Dia buat khabar-khabar yang mereka agak tentang malaikat. Bismillah. Jadi ayat 98 Allah buat kesimpulan tentang rukun iman. Tentang memandangkan tadi kesamaran dia, maka Allah cerita pula bab rukun iman, bab kesan bagaimana kalau kurang yakin dengan malaikat, apa dia kandungan dalam rukun iman. Man kana aduwan, barang siapa yang menjadi barang siapa yang menjadikan musuh bagi Allah, man kana aduwan lillah, barang siapa yang menjadikan musuh bagi Allah, nak bergaduh dengan Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan para rasul-rasulnya, ramai malaikat yang ramai, rasul. Siapa yang tak suka malaikat, siapa yang tak kenal. Ini rukun iman, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan rasul. Terutamanya malaikat dari jenis malaikat Jibril, wa Jibril, wa Mikala, wa Makail. Maka 3, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya pada Rasul ini. 3 ini mengandungi, mewakili 6 rukun iman yang lain. Percaya pada kitab, percaya pada hari akhirat, percaya pada qada dan qadar, hingga akhir 6 rukun iman tadi merangkumi dia sebagai jazak rukun, sebagai juzuk rukun iman. Maka apa kesan dia?
Lepas tu kita jangan setiap rukun iman kita hanya baca saja. Kita tahu detail. Bagaimana percaya dengan Rasul, dengan Nabi. Kalau Nabi Muhammad percaya, kita percaya dengan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, semua Nabi kita percaya. Satu Nabi kita percaya, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sungguhnya mereka itu akan menjadi kafir dan musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya takdir ya. Maka fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Kerana kita tak percaya kepada tadi fa innahu kafirin. Mereka kafir. Itu masalahnya. Kita kenal Nabi kita. Tapi adakah amalan-amalan kita ikut Nabi kita? Ini isunya. Kita tak tahu detail. Kita hanya sekadar baca Nabi, ingat Nabi. Kita tahu apa tugas-tugas Nabi. Apa sebenarnya Allah utuskan Nabi, utuskan mereka, utuskan kitab. Kita hanya baca, faham saja. Kita tak tahu detail lagi. Itu masalah besar yang di kita. Ya, kalau kita tak bertadabbur sebegini rupa. Maka rukun iman kat sini ialah sesiapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi rasul-rasul, terutamanya malaikat Jibril dan Mikail, maka fa innallaha aduwwul lil kafir. Mereka adalah orang-orang kafir kerana memusuhi malaikat dia, ataupun ada sesuatu perkara yang dia rasa menjual nama malaikat, menjual nabinya, maka dia daripada orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas Saya rasa dua perkara tadi yang merangkumi hukum iman tadi cukup jelas. Kita tak boleh sama sekali meragui. Dan kalau ada di kalangan kawan-kawan kita yang mengatakan guru dia jumpa dengan Jibril ke, bagi sekian-sekian ke, itu adalah bentuk penipuan, bisikan daripada syaitan sebenarnya. Ayat yang ke-99. Ayat ke-99, maka Allah pun segala dua perkara tadi, bab rukun iman tadi, Allah kata dah ada dalam kitab Al-Quran dia. Tugas kamu wahai hamba, ambil kitab aku, baca kitab aku dan perhatikan setiap dalil bukti yang aku ceritakan dalam kitab aku, yakni kitab Al-Quran. Maka Allah ceritalah tentang Al-Quran dia. Bagaimana? Walaqad anzalna ilaika, dan sungguhnya kami telah menurun kepada kamu wahai Muhammad ayatin, ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu bayyinatin, dan sebagai bahan bukti dia, dan jelas sejelas-jelasnya. Nampak tak? Ayat Al-Quran Allah kata jelas, tidak ada sikit pun rasa ragu, kabur, tak faham. Yang tak jelas, yang rabu, yang kabur, yang tak faham, orang yang malah belajar sahaja. Itu je puncanya. Kalau dalam kehidupan dunia, bila kita belajar benda-benda yang pelik-pelik, belajar di peringkat tinggi, contoh peringkat PhD ke, mungkin di level rendah tak faham yang tinggi, itu tak ada apa. Pasal payah. Nak belajar matematik di peringkat Darjah 1 berbeza dengan di peringkat tingkatan 6. Boleh terima, pasal payah. Tapi Al-Quran bukan semacam itu. Al-Quran Allah kata, walaqad anzalna ilaika, kami yang turunkan Al-Quran kepada kamu, peringkat demi peringkat ini wahai Muhammad, ayatim bayyinat, ayat-ayat dia adalah amat-amat jelas. Amat-amat jelas. Nampak? Begitu juga dalam ayat yang lain. Allah kata mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Memang aku permudahkan untuk memahami ayat-ayat aku. Kenapa kamu tak ambil pelajaran? Isu Quran payah ni satu je. Kita tak nak menadah telinga mendengar orang bertelaki. Itu je punca dia. Dia lebih senang lagi daripada belajar nahu, belajar tajwid. Jauh lebih senang memahami. Tak? Kenapa? Tengok satu je. Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab hanya sebahagian kecil saja daripada penduduk dunia. Sebahagian besar penduduk dunia orang ajam, selain daripada Arab. Amatlah zalim Allah kalau dia menyebabkan orang ajam tak faham Quran akibat dia bahasa Arab. Allah Maha Adil. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Sebab itu Allah akan mempermudahkan Al-Quran. Ikut bahasa masing-masing. Kalau orang tu Cina, Allah akan memudahkan dia faham mengikut
pengajaran dalam bahasa Cina. Walaupun matan bahasa Arab. Allah akan mudahkan cara. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi syurga semua kepada kadar hamba-hambanya. Bukan hanya orang Arab saja. Orang buta huruf, hamba, orang yang tak pandai baca, hanya sekadar mendengar orang baca maksud ayat-ayat Al-Quran, dia akan faham. Dalam ayat yang lain, saya baca malam tadi saja. Orang dengar orang baca Al-Quran, kalau dia betul sungguh, maka bergetar kulitnya. Bergetar kulit maknanya seluruh anggota di bawah kulit akan takut. Dengar terkesan. Nak terkesan itulah perlu kita betul-betul dengar apa yang Allah nak ceritakan. Bila Allah cerita, dengar, masuklah hati dia, maka terkesan ketika itu. Bila terkesan itulah, maka kita akan, orang yang beriman akan memberi ketaatan kepadanya selepas itu. Itu. Maka tidak ada sebarang masalah mengatakan Al-Quran payah, tak faham dalam bahasa Arab, pasal Allah kata ayatim bayinat. Atau pula ayat lain, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Aku memudahkan ayat-ayat aku. Kenapa hamba kamu tak nak belajar? Punca tak nak belajar. Tak boleh kita pergi jumpa Allah di akhirat nanti. Allah katanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Atas dunia dahulu yang kamu diumarkan neraka ini, tidak adakah orang ajar ayat-ayatku? Tak mungkin kita jawab, wahai Allah, aku orang Melayu, Quran bahasa Arab aku tak faham. Tak boleh. Tak boleh hujah macam itu. Hujah ada, aku lalai leka. Itu je. Itu je yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Bila Allah tanya, atas dunia dulu, ada tak ada orang ajar untuk faham ayat aku? Semua sekalipun mereka jawab, ada. Tapi kami lalai leka. Dia mengaku. Pasal tak boleh nak tipu lagi. Sekarang, kita boleh tipu. Oh, sibuklah. Ada keluarga marilah. Nak menimang cucu. Misalnya ni. Baru boleh cucu. Nak menimang cucu. Tak mampu masuk ke majlis ilmu. Dia rasa, dia sibuk. Dia rasa, dengan menimang cucu, dia rasa, dia ada halangan nak datang ke majlis ilmu. Dia tak fikir, rupa-rupanya Allah yang khotam dia jangan hadir ke majlis ilmu. Kita fikir tu. Kita fikir kita je. Kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini punca dia. Maka kita kena fikir juga Allah Subhanahu Wa Taala sama. Jadi bila kita fikir pasal Allah, maka kita perlu ada istiqamah, dah ada inabah, dah ada hidayah. Kita kena fikir bab istiqamah, barulah ada rabtul qalbi. Maka di sini ayatim bayinat memang dijelaskan amat-amat mudah sekali. Pasal Allah mesra hamba. Allah tidak akan menyebabkan hamba dia menderita dengan sebab tak faham titahan dia. Allah nak suruh semua hamba dia faham apa dia nak bagi tahu kepada hamba dia. Sama ada hamba dia bukan bahasa Arab, bahasa ajar mana yang berjadi dunia pun, dia faham dengan Al-Quran. Syarat, dengar, menadak telinga. Itu je punca dia. Lepas tu, wama yakfuru biha, dan tidak ada orang yang berani mengingkarinya. Apa dia? Bukan tidak ada orang tolak Quran. Tidak ada orang berani buat lagi bercanggah dengan suruhan dia. Tidak ada orang berani. Pasal apa? Pasal dia dengar dah arahan Allah. Oh, kalau aku buat macam ni, Allah marah. Bila Allah murka, aku diumbangkan neraka jahanam, neraka sekian. Dia tahu dah. Dia tahu dah kesan daripada engkar tadi, pasal dia faham dan Allah jaga dia. Allah jaga dia. Cara mana Allah jaga dia? Cara Allah jaga dia, Allah utuskan malaikat duduk bersama-sama dia dengan hari-hari bisik kepada Allah ni. Jangan buat sekian-sekian, tak boleh. Segerakan pergi ke majlis-majlis ilmu. Jangan potek. Itu bisikan. Bisikan malaikat. Pasal malaikat menjadi korin dia. Korin dua. Satu malaikat, satu syaitan. Kalau dia tak mengaji Quran, syaitan jadi korin. Teman setia korin ni. Kalau dia mengaji Quran, malaikat akan menjadi korin dia. Dua-dua korin atas mana? Kalau kita rasa malas, maknanya syaitan menjadi teman paling rapat kita sebenarnya. Maka atas dasar bisikan tersebut, kalau kita berani lagi
mengingkari arahan Allah, tak menambahkan ketaatan kita, maka termasuk kategori wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak berani orang ingkar ayat-ayat Allah kalau dia dah mendengar semua kata-kata Allah, dia faham kata-kata Allah, kecuali orang yang fasik saja, orang yang buat dosa-dosa saja. Itu je orang berani lawan ni. Orang yang sombong, orang yang jahil, dia berani. Kalau tidak sombong, tidak jahil, mendengar bisikan malaikat, maka dia tidak menjadi fasik. Dia akan taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia terlanjur buat salah, terlanjur buat dosa, malaikat akan berbisik. Jangan lupa Syekh, segera bertaubat. Itu je. Jangan lupa Syekh, terus bertaubat. Nampak tak? Dalam masa sama juga. Setiap pagi orang yang ada bisikan malaikat, pasti dia akan baca zikir-zikir pagi. Pasal itu amalan Nabi. Tapi kalau orang yang tak dengar bisikan malaikat, dia akan cari zikir-zikir lain. Zikir hari Sabtu lah, zikir hari Rabu lah, zikir pukul 12. Ada bentuk-bentuk dia ubah-ubah. Sedangkan dah ada. Yang muqayyad, zikir muqayyad, zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi tu dia menyerah dengan Allah apa-apa saja yang menimpa siang hari atau malam hari. Itu ya. Okey, Nabi dah. Ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 ini dia kembali balik kepada orang Yahudi. Pasal orang Yahudi yang ramai sangat di Madinah tersebut. Bismillah. Dia bantah Quran. Dia buat berbagai-bagai cerita mengatakan pasal malaikat Jibril yang tukang bagi buat turunkan wahyu, itu dia tolak. Sebenarnya dia ada banyak perkara-perkara lain. Tapi salah satu isu dia, maka Allah menempelak golongan Yahudi di Madinah ini. Bukan Yahudi ini, bukan sahaja di Madinah. Sebelum ni lagi pun dia dah perangai semacam itu. Itu ayat yang 100 ni. Allah menempelak golongan Yahudi Madinah ni yang ingkar ayat-ayat Allah, tak suka dengan Jibril ini, bukan setakat Madinah saja. Tok nenek mereka dahulu pun, di Yaman ke, di Syam ke, perangai sama dulu lagi. Dia suka langgar larangan-larangan Allah. Kita dah tengok tak bagaimana kisah yang kita belajar baru ni. Kisah mereka melanggar hukum Allah. Allah larang jangan beribadat, jangan bekerja hari Sabtu, hari ibadat. Mereka adjust supaya halal cara. Mereka nak dunia, mereka sanggup bunuh pak saudara dia, dan mereka buat provokasi supaya orang fitnah, supaya pergaduhan. Nak pergi terima kitab, dia pergi sembah anak lembu lagi. Allah turun syariat supaya sembelih lembu, dia banyak tanya supaya gagal arahan Allah. Itu betul-betul tu nenek mereka dulu Allah menempelak. Bukan ni saja, dahulu pun dia macam itulah. Orang Yahudi ni degil, sombong, degil dan sombong. Ada makanan ke tu? Dah bau makanan. Kelapar. Sikit lagi ya. Bismillah. 2 ayat kita sabar. So cakap bos kat besok lah. Tengok ayat 100. Awakullama ahadu. Awakullama ini ialah maka apakah setiap kali, kullama, adakah setiap kali, maknanya banyak kali ni. Ayat nak ceritanya banyak kali sangat orang Yahudi ini mengingkari. Awakullama, dan apakah setiap kali ahadu, mereka berjanji, mereka membuat ahdan, mereka buat janji, lepas tu berjanji saja. Kalau kamu sembuh aku penyakit aku, Allah, aku berjanji aku nak bertaubat, aku nak pergi masjid surau dah. Betul janji tu. Kalau kamu bagi rezeki aku, ya Allah, aku berjanji aku tak nak buat jahat lagi dah. Kalau kamu sembuhkan penyakit aku, Allah, aku berjanji nak banyak infak dah. Allah bagi kesembuhan, dia buat balik. Itulah betul-betul contoh. Orang Yahudi pun janji dah. Nak untak dengan gunung pun mereka sanggup, mereka lawan lagi balik.
Maka di sini awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum. Bila janji mereka tu, mereka nabazahu, mereka tolak segolongan janji-janji mereka tersebut. Segolongan daripada mereka, bila Allah lepas janji sebut, mereka langgar janji-janji tersebut. Lepas tu bila dia janji, kita tengok janji Yahudi baru ni, jangan kamu melakukan permusuhan di antara agama kamu, jangan kamu berbunuh-bunuhan, jangan kamu halau saudara kamu dekat kampung yang lain. Mereka janji, mereka terima. Bila berlaku keuntungan dunia, mereka berperang dengan kuli-kuli mereka orang Arab ini, maka mereka langgar pasal ada kepentingan dunia tadi. Mereka langgar. Sebahagian nabazahu fariqum minhum, sebahagian daripada mereka akan langgar janji-janji mereka. Kita ada janji dengan Allah, kita tak? Ada janji dengan Allah tak? Cek kita lah. Janji kita setiap hari. La ilaha illallah. Kalimah syahadat janji. Tidak ada ilah yang lain melainkan Allah. Tidak ada perkataan hati lain dengan Allah. Janji. Dalam masa yang sama, kita masih lagi bergantung dengan perkara-perkara yang lain. Muhammadar Rasulullah. Aku berjanji. Kalimah. Nabi itu Rasul Allah. Apa janji kita? Aku akan ikut segala amalan Nabi aku. Tanya kita, adakah kita ikut amalan Nabi kita? Setiap sunnah ikut, tak ikut sunnah? Yang Nabi buat, ikut, buat tak buat? Yang Nabi tinggal, buat kata buat? Itu janji. Maka janji hanya di mulut sahaja. Janji tinggal janji. Maka kalau ada macam ini, maka kita memenuhi syarat-syarat yang Allah kata orang Yahudi ni mengaku Islam, tapi hati kita hati Yahudi. Bahaya dah. Dan hati belajar ni untuk kita. Jadi dah janji dengan Allah macam itu, maka ikutlah. Dengarlah kata-kata dia, maka ikut segala arahan dia. Awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Maka melemparkan janji mereka, tolak janji mereka oleh segolongan daripada mereka. Bukan segolongan. Ni Allah kata ni, bal aktsaruhum, bahkan sebahagian besar, aktsara ni, sebahagian besar orang langgar janji ni. Kita dalam perut ibu 4 kali 40 hari tu janji dah. Nak taat dengan Allah, nak taat, janji semua dah. Tapi lahir saja tinggal janji. Kalau solat ujung waktu baru solat. Dah. Kalau apa sajalah. Majlis ilmu mungkin sebulan sekali kita mari. Kita rasa sibuk dengan dunia. Itu kita rasa. Tak ada salah tadi, kena pegang balik. Adakah kita fikir kita punca tak mari tu? Khawatir, kena khawatir tadi. Pasal ada ayat Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah khatam hati kita, Allah khatam mata kita, Allah khatam telinga kita. Takut tu. Bukan setakat takut kita boleh mari, takut kita ni Allah tak suka mari. Maka dia buat berbagai-bagai bentuk halangan untuk kita datang ke majlis-majlis mengenal Al-Quran dan hadis ini. Bal akatsaruhum, rupanya sebahagian besar, bal akatsaruhum la yu'minu, sebahagian besar tidak meyakini perkara-perkara kebaikan daripada wahyu yang dia janji, tak ikut ini. Allah titah firman dalam kitab dia, langgar juga, ponteng juga. Ayat terakhir lah, habis suara dah. Minum air kopi ni, habis suara dah. Ayat terakhir ialah walamma ja'ahum, ini untuk nenek Yahudi dulu. Allah menempelak orang Yahudi Madinah ini yang pergi jumpa Nabi itu. Wahai Nabi, wahai Muhammad, siapa yang bagi wahyu kepada kamu? Kalau Jibril, musuh kami tak terima. Bukan ketika itu, dulu lagi pun mereka macam itu. Mereka buat alasan saja. Itu tadi ayat tadi. Allah menempelak golongan tadi. Maka di sini untuk Yahudi semasa lah, untuk Yahudi di Madinah ni. Walamma ja'ahum rasulun min indallah, walamma, dan maka tak kala ja'ahum, datang kepada mereka rasulun, seorang rasul. Mereka sedang menunggu kehadiran rasul di Madinah. Maka Allah utuskan rasul itu berhijrah pada Mekah ke Madinah. Min indillah, dari sisi Allah rasul tersebut.
Rasul tersebut Allah yang lantik, Allah yang perkenalkan, dan sama pun dengan kitab-kitab mereka. Dan Rasul ini pun apa dia buat? Musaddiqan lima ma'hum, membenarkan bagi apa bersama-sama mereka, membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka, tak bercanggah pun berkenaan dengan rukun-rukun iman, bercanggah dengan untuk apa? Untuk mengesahkan Allah, untuk risalah, untuk hari akhirat, sikit pun tak bercanggah, membenarkan mereka belajar benda sama juga dengan apa yang Al-Quran ceritakan. Itu maksudnya. Maka Rasul tadi pergi cerita membenarkan kitab-kitab yang ada bersama-sama dengan mereka. Musaddiqan lima ma'ahum. Tengok apa jadi. Nabaza fariqun. Melempar mereka. Tak peduli mereka dengan kitab Al-Quran yang benar ini. Itu mereka tu. Mereka. Nak ceritanya, Quran yang Allah utuskan Quran atas muka bumi ini, Nabi kita ajar Al-Quran dan bagi pesaka kita semua ini untuk kita yang ni, untuk kita. Kalau orang Yahudi, dia melemparkan, dia letak, melempar ni bukan balik. Melempar ini simpan, tak baca, tak faham. Itu maksudnya. Tengok ayat itu. Nabaza fariqun, maka tak peduli segolongan minallazi, daripada yang telah diberi, telah beri Alkitab, kitab tadi, kitab Allah tadi, mereka tak peduli pun. Mereka tak rasa, kalau ikut kata tafsir, mereka tak rasa ada kepentingan kitab Al-Quran yang diberi kepada mereka, yang mengesahkan kitab-kitab mereka tadi. Mereka tunggu. Bila diberi kitab, mereka rasa kitab ini tak cukup penting. Sama tak kita rasa? Sama tak dengan kita okeylah, kita kawan-kawan kita lain rasa apa tugas Al-Quran ini? Kebanyakan merasakan Al-Quran sekadar baca je. Itu kepentingan Al-Quran. Kepentingan untuk betul-betul tiap-tiap hari bertadabbur, panggil isteri, panggil anak, panggil kawan, bincang setiap ayat. 5 ayat sehari ke 10 ayat sehari. Apa kata-kata Allah dalam ayat ni? Tanya. Tak faham, tanya. Rujuk buku tafsir, tanya. Itu sepatutnya. Pasal nak dengar, nak faham apa kata-kata Allah. Ini sebenarnya baru orang cana dengan Al-Quran. Kalau kita hanya Quran untuk simpan, baca tanpa kita faham, maka kita termasuk kategori orang yang menyimpan Al-Quran tadi. Nabaza fariqum minal lazina utul kitaba, kitab tadi dia kan tak rasa penting. Sebagaimana duit kita ada RM100 dalam kocek kita, termasuk resit-resit lain, tisu, kita baling letup sampah. Kenapa kita baling? Pasal kita rasa bukan duit tadi, tak penting. Kalau kita tahu Quran untuk kita baca, untuk kita faham, untuk kita beramal dengannya, kita tak akan tinggalkan. Kita hari-hari kita tengok dia, hari-hari kita bincang bab-bab apa sebenarnya Allah nak suruh kita ni. Apa larangan Allah sebenarnya? Apa suruh Allah sebenarnya? Itu yang sepatutnya. Apa yang Allah nak ceritakan ini? Itu sepatut yang perlu ada pada kita. Kalau tidak, jadi orang Yahudi ini dia kata apa? Kitab Allah kitab Allah tersebut diletakkan di zuhurihim, di punggung-punggung mereka sahaja. Mana letak di belakang lah. Di rumah letak di atas rak. Bulan Ramadan nanti baru ambil, bacalah, bertadarus. Bagi orang 1 juzuk, 5 hari clear satu Quran. Pasal 20 orang. 20 orang share satu Quran. Nak ceritanya, itulah sahaja perasaan kita yang langsung tak rasa pentingnya Al-Quran untuk diikut. Pentingnya Al-Quran untuk dengar kata-kata Allah. Ini sebagaimana janji kita, Allah utuskan Al-Quran. Maka Al-Quran diletak di bawah punggung-punggung mereka saja. Dalam surah yang lain, Allah ceritakan golongan yang ini, apa tu? Kamathalil himar. Tak ubah seperti seekor keldai. Keldai ini, bila nak berjalan, dia muat kitab. Penuh kitab atas belakang dia. Bawa ke, mengembara, naik keldai kan, mengembara bawa ni. Cuba tanya keldai. Dia faham tak faham apa yang dia bawa tersebut? Kita lah.
Bertimbul-timbul Quran dalam rumah kita. Ada Quran tu. Tapi cuba tanya, apa surah Al-Baqarah cerita, Syekh? Apa surah Al-Imran cerita, Syekh? Cuba buat ringkasan sikit. 200 ayat. 200 ayat tu. Apa cerita-ceritakan? Tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Kita tidak ada peduli dengan Al-Quran. Dengar, hilang balik. Pasal tidak ada follow up. Ini masalah. Tapi, bercita-cita, nak masuk syurga. Cita-cita berprasangka. Kita berprasangka tanpa memahami, tanpa berbaik dengan Al-Quran, tanpa menjadi Al-Quran, kita boleh masuk syurga kononnya. Nampak tak? Kita perasaan. Sedangkan Allah kata, Quran aku ni nak dapat syurga, nak dapat rahmat Quran aku. Itu maksudnya. Maka kena betul-betul ubah kita punya pendirian. Ajak kawan-kawan kita. Bukan kita ni okey dah. Sejak mana kita akan dipertanggungjawabkan untuk ajak kawan-kawan kita. Kenapa kawan kita mari? Kenapa? Pasal dia dah ada pelajaran. Dia rasa dia punya ilmu, dia punya kitab jauh lebih penting daripada kita. Itu punca dia. Dia dah ada satu akidah dalaman. Kita tak baca lagi, kita akan baca sambungan orang Yahudi. Kita minggu depan ni. Punca orang tak nak dengar kita bertadabbur kerana dia rasa dia lebih betul amalan mereka. Dia rasa dia lebih pandai lagi. Itu punca dia. Pasal dia tak nak pegang ni. Kita baca. Maka itu kaldai. Soalah kaldai tadi. Maka umpama kaldai. Umpama satu contoh ayat lagi. Orang munafik. Quran ambil Ibn baik. Kayu api. Kan penting kayu api ni. Kayu api ni disandar di tepi-tepi dinding. Dalam Al-Quran juga. Tunggu apa? Tunggu Tuhan punya kayu akan bakar kayu. Itu je. Itu je layak orang yang ambil Quran, tak beramal dengan Al-Quran, tak memahami Al-Quran, ambil Quran yang ada di tengah dunia, layak dia menunggu Tuhan dia bakar saja. Sebab kayu api tadi. Satu lagi, kal an'am. Seumpama binatang ternakan, orang tidak ruh Al-Quran dalam diri dia. Tiga-tiga Allah membuat perumpamaan. Kaldai, kayu api, binatang ternakan. Itu Maka annahum la ya'lamu, seolah-olah mereka tak mengetahui, tak ambil peduli pun dengan Al-Quran, yakni peri pentingnya untuk dengar kata-kata Allah, beramal dengan kata-kata Allah, taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis kesamaran pertama. Subhat yang pertama, kisah kegagalan mereka mengikuti rukun iman. Yakni malaikat saja baru tu. Cek kita lah 6 rukun iman kita ada. Adakah 6 tersebut kita betul-betul faham sebagaimana yang Al-Quran garis panduan untuk kita. Minggu berikut lagi hebat tajuk ni. Pasal apa? Pasal punca mereka Quran tu, pasal mereka ada ilmu lain. Mereka ada ilmu sihir. Maka Allah pun akan turunkan malaikat Harut Marut kepada Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Ini lagi keliru. InsyaAllah menarik tajuk cerita ini. Pasal mereka tak nak mengaji, tak nak ambil banyak Quran. Pasal apa? Pasal mereka ada ilmu lain yang mereka boleh bagi kepentingan dunia dengan suka kepada ilmu sihir. Mereka keliru antara apa dia? Keramat, mujizat dengan sihir. Batu kita mengatakan pantang kita tengok orang ada kekuatan sikit, kita puja, kita sanjung dia. Pasal kita rasa dia ada keramat tu wali. Sedangkan keramat ini diberi orang ahli sunnah. Kalau tak ahli sunnah, tak mungkin Allah bagi keramat dengan dia. Nak jadi keramat dapat wali tu mesti ahli sunnah. Kalau dah bukan ahli sunnah, mana mungkin nak bagi keramat? Itu bukan keramat. Itulah jin syaitan tadi, dalam bentuk koren tadi. Ingat tu keramat untuk orang biasa yang penuh sunnah dia. Pegang Quran sunnah, baru dapat title. Kalau Allah nak berkeramat, dapat ketika itu. Dan bukan hak dia pun, hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi, dia bagi mukjizat. Selain daripada dua perkara ini, itulah syaitan. Hebat macam mana, pandai macam mana, luar biasa macam mana, tak payah kagumlah. Itu hanya syaitan. Dajjal lagi hebat. Dajjal lagi hebat sebenarnya bab-bab ni. Tapi, itulah pengaruh syaitan tadi. Wallahu ta'ala alam. Habis, ada soalan tak? Pukul 9 .
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi wa rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.